Hai, Assalamualaikum. Saya adalah Puan Nur Dahlia, pengasas kepada company Easy Network Sendirian Berhad. Kami bermula daripada rumah pada tahun 2015. Bermula daripada rumah dengan modal RM100 saja pada waktu itu. Dan sekarang ni kita sudah berkembang daripada shop lot dan juga sekarang kita ada 2 kilang. Yang sekarang kilang adalah berada di kawasan Kimar, iaitu kilang industri Mara. Okey, jadi kilang ini sebesar hampir 10,000 square feet yang mana boleh memuatkan pelbagai jenis kelengkapan machineries, okey, kelengkapan mesin untuk pelbagai jenis perkhidmatan untuk pembuatan makanan. Okey, jadi kami bermula sebenarnya adalah bermula dengan produk Easily. Okey, di mana dahulunya pada tahun 7 tahun lepas kita dipanggil sebagai Easily Kitchen. Sekarang di rebrand kepada Easily. So ini adalah produk asal pengeluaran daripada kilang kita dan kita membuka ruang lagi selain daripada memproses produk sendiri, kita juga membuat servis OEM, itu for servis menghasilkan produk bagi brand orang lain. Jadi perkembangan ini adalah berlaku selama daripada 2015 sehingga ke tahun ini. Alhamdulillah kilang ini sudah mendapat pengiktirafan HACCP, GMP, halal, mesti dan CJ-CJ yang lain. Alhamdulillah, Masya Allah. Jadi dekat sini perkembangan ini tadi dia berlaku tidak terlalu mudah untuk dicapai, tapi slow-slow kita berkembang. Okay? Sekarang ni adalah kita punya planning untuk brand Easily sendiri. Kita akan plan untuk ekspor dan juga masuk ke dalam pasaran retail. Dan juga untuk planning bagi kilang, kita akan mendapatkan lebih banyak pelanggan yang ingin mendapatkan perkhidmatan untuk memproses makanan mereka. Okay, jadi kita ada perkhidmatan hanya untuk filling, okay, untuk mengeringkan makanan, memasak makanan, dan juga kita ada proses retort untuk proses produk-produk seperti sambal dan juga paste. Itu secara ringkas tentang company Easily Network. Easily ini dah berasal daripada Easily Kitchen dahulu, 8 tahun lepas. Okay, saya sebenarnya adalah pelajar jurusan sains forensik. Actually terjadinya sejarah untuk buat makanan baby ni, dia punya inspirasi itu adalah datang daripada bila saya buat postmortem. Waktu tu saya on my sarjana untuk master, saya buat kajian berkenaan dengan kematian mengejut di kalangan orang muda. Jadi dekat sini kita banyak buat finding bila kita dapat banyak case, kita buat research di mana di Malaysia ataupun golongan-golongan Asia ni, dia punya rate kematian yang orang kata penyakit seperti cardiovascular disease, ya, benda-benda yang berkaitan dengan jantung, ya, berkaitan dengan pemakanan, ini sangatlah tinggi. Jadi pada waktu tu saya berfikir, saya pun ada anak juga, meanwhile tu anak saya umur berapa bulan dan saya pun start macam sangat-sangat cakna tentang makanan sihat. Daripada situ kita sambil saya belajar ini, saya belajar dekat UiTM Sungai Buloh pada waktu tu, ya, mengambil research master. Saya mendapat macam inspirasi untuk okay, why not kita didik makanan daripada awal permulaan anak ni. Daripada kita dah besar kita macam baru nak ajar macam agak leceh, agak susah di situ. So sebenarnya pemakanan ni kena bermula daripada kecil. So itulah idea yang di mana dapat. Dan juga waktu itu kita ada kekangan. Ada juga golongan-golongan ibu pada waktu itu, dia sangat mementingkan makanan sihat tetapi tak sempat, tak cukup masa untuk menyediakan makanan tersebut. Jadi ini inspirasi yang dapat saya fikirkan pada waktu itu. Okay, saya sendiri pun menjaga makanan anak saya. Why not if apa yang saya buat macam okay, saya nak buat preparation, saya tak naklah masak waktu tu nak makan, dia akan mengambil masa yang panjang. Jadi idea yang datang daripada waktu itu, ya, saya simplifikan proses. Macam kita dah masak beras tu, kita keringkan. Okay, keringkan pada suhu yang rendah supaya nutrition dia tidak banyak rosak masa melalui proses memasak itu. Jadi kita keringkan, kita jadikan banyak menjadi serbuk. Okay, bila jadi serbuk ni kita bancuh-bancuh masuk macam tu boleh jadi bubuk. Sangat-sangat memudahkan sebenarnya. Jadi itulah kalau tanya saya kenapa memilih produk makanan untuk kanak-kanak macam ni. Salah satu adalah sebabnya adalah untuk mendidik kita punya generasi makan sihat daripada kecil. Berkenaan dengan cabaran, sebagai usahawan kita memang tak akan lari daripada cabaran. Okay, sebab daripada permulaan kita budak berniaga ni, sebab kita modal tak besar, daripada RM RM100, pada waktu tu cabarannya adalah permulaan kita berniaga, kita tak pandai, kita tak tahu mana ruang untuk belajar. Okay, sebab kita buat daripada rumah, pada pemikiran kita rumah, janji jual, dapat duit. Okay, permulaan awal. Tetapi bila berkembangnya kita perlu mendapatkan sistem pembelajaran yang betul.
dan alhamdulillah daripada kerajaan-kerajaan sendiri banyak menyediakan kelas-kelas dan juga banyak inisiatif-inisiatif yang dilakukan untuk mendidik usahawan supaya kita orang ni tahu berniaga dengan cara yang betul. So perkembangan ini tidak mudah lah. Pada permulaan kita berniaga, kita tak tahu bagaimana untuk cash flow dan sebagainya. Dan apabila kita berkembang, kita fokus kepada marketing, dan selepas daripada marketing, on top of that kita kena faham tentang compliance, seperti bila dah membesar, sebab pada awal pertubuhan mungkin tidak sesusah, tidak sesukar, tidak serumit bila kita dah besar dan kita berada di satu tahap. Seperti sekarang ini, macam kita berada di tahap perkilang. Kita ni adalah PKS. Kita sudah mendapatkan pengiktirafan PKS ya. Usahaan kecil dan sederhana. Alhamdulillah, Masya Allah. Itu dapat daripada SME lah. Untuk macam kami status kilang ini, untuk comply, ada cabaran-cabaran lain selain daripada turun naik jualannya. Kita juga perlu comply kepada benda yang kerajaan dah tetapkan seperti LHDN, dan juga SST, dan sebagainya. Ini adalah perkara-perkara yang menjadi cabaran sebenarnya kalau nak menjadi usahawan. Bukan setakat kita jual, buat marketing sana, tunjuk beg mahal ke, it's not that ya. Tapi pada saya sangat-sangat berpendapat yang mana kita sebagai usahawan ni kita kena faham one day kita nak buat placement produk kita ni ke arah mana. Macam kita orang dah fikir untuk ekspor dan juga masuk kepada retail seperti pasar raya dan sebagainya, sebab sebelum ni kita menggunakan sistem distribution agent, sistem macam itulah. But semakin meningkat dewasanya brand ini, kita perlu penetrate lebih banyak market, insyaAllah. Untuk mendapatkan produk-produk daripada keluaran brand Izli ini boleh dapatkan daripada ejen Izli yang berada di seluruh Malaysia, ada juga di Brunei dan juga di Singapura. Kalau pergi dekat Shopee boleh tengok, boleh type Izli Baby Food, dan juga boleh PM kepada Izli HQ Baby Food untuk mendapatkan info lanjut bagaimana untuk membuat pembelian kita punya produk-produk. Dan ada juga di pasaran e-commerce seperti TikTok dan COD pun ada available. Tapi itu kena tanyalah kat mana kita punya wakil pengedar kita yang sah, dan kita akan boleh beritahu pada semua untuk mendapatkan produk ini, insyaAllah.